Cendawan tiram putih ialah sejenis sayur yang mengandungi zat makanan dan vitamin yang tinggi berbanding dengan sayur-sayuran yang lain, serta mempunyai cita rasanya yang enak dan mempunyai nilai-nilai nutrisi pemakanan yang baik. Lazimnya, cendawan tiram putih terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian di atas dan di bawah permukaan substrat. Bahagian di atas permukaan substrat terdiri daripada tudung, insang dan tangkai cendawan tiram putih. Pada bahagian bawah tudung cendawan tiram putih terdapat insang-insang yang mengandungi spora. Spora yang dihasilkan berfungsi sebagai biji benih cendawan tiram putih. Bahagian tangkai cendawan tiram putih berfungsi sebagai pemegang tudung. Bahagian atas cendawan tiram putih yang biasanya dimakan turut dikenali sebagai jisim berbuah. Terdapat kira-kira 2,000 jenis spesies cendawan tiram di dunia, tetapi hanya 25 jenis sahaja yang boleh dimakan. Di Malaysia, ada 7 jenis cendawan tiram yang ditanam, iaitu cendawan tiram kelabu, Pleurotus sajakaju, cendawan tiram abalone, Pleurotus cystidiosus, cendawan tiram putih, Pleurotus florida, cendawan tiram shiitake, Lentinus politica, cendawan tiram telinga kera, Auricularia sp, cendawan tiram butang, Agaricus sp, cendawan tiram jerami padi, Volvoviella volvacea. Malaysia merupakan sebuah negara tropika yang bersuhu panas lembap 25 ke 35 darjah Celsius dan kelembapan bandingan 80 ke 90% dengan hujan sepanjang tahun. Keadaan iklim seperti ini menjadikan hutan hijau Malaysia banyak ditumbuhi bermacam jenis kulat, terutama kulat cendawan tiram putih yang tumbuh di kebanyakan pada batang-batang kayu mati. Proses ini adalah sebahagian daripada ekosistem hutan. Asas agronomi merupakan faktor terpenting yang membantu meningkatkan penghasilan tanaman serta menentukan kualiti cendawan tiram putih. Ia meliputi pelbagai aktiviti seperti penyediaan kawasan, penyediaan bongkah, steamer bongkah bagi membunuh bakteria, suntikan benih cendawan tiram putih serta pengairan kawalan suhu. Pengendalian untuk pemasaran atau juga dikenali sebagai pengendalian lepas tuai merupakan satu rantaian aktiviti penyediaan, pergerakan dan pemeliharaan kualiti hasil pertanian dan ia mulai dituai sehinggalah sampai ke pengguna. Secara umumnya, pengendalian untuk pemasaran hasil tanaman cendawan tiram putih akan melibatkan aktiviti penuaian, pengendalian di rumah cendawan tiram putih, pengendalian di pusat pengumpulan yang melibatkan aktiviti pemilihan, pembersihan, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengangkutan ke pasaran. Pada umumnya, cendawan tiram putih boleh dituai apabila telah mencukupi tempoh matang iaitu 2 ke 4 hari selepas dibuka penutup bongkah. Penuaian mestilah dilakukan dengan cermat bagi mengelakkan kecederaan pada kelopak cendawan tiram putih bagi menjaga kualiti sebelum dipasarkan. Waktu yang disyorkan untuk penuaian adalah pada awal pagi atau petang. Untuk menuai, gunakan sarung tangan bagi mengelakkan cendawan tiram putih daripada tercedera. Cendawan tiram putih dituai dengan memotong akar menggunakan gunting yang tajam tanpa merosakkan tangkai cendawan tiram putih.
Pemilihan dan pengasingan di peringkat rumah cendawan perlu dilakukan bagi memastikan hanya cendawan tiram putih yang baik dan bebas daripada penyakit dibawa ke pusat pembungkusan atau pengumpulan. Cendawan tiram putih yang dikumpul diasingkan mengikut tahap kualiti sebelum disusun ke dalam bekas-bekas yang sesuai. Pusat pengumpulan atau juga dikenali sebagai rumah pembungkusan adalah sebuah pusat yang menjalankan aktiviti-aktiviti nilai tambah terhadap hasil pertanian melalui proses pemilihan, pembersihan, penggradan, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengedaran bagi memenuhi spesifikasi dan kehendak pasaran. Catatan rekod penerimaan variety, nama pembekal, tahap kematangan, kualiti dan kuantiti dicatatkan bagi tujuan pengesanan dan pembekalan. Pemunggahan di pusat pengumpulan dilakukan dengan berhati-hati. Elakkan daripada menghempas bakul dan tempatkan cendawan di tempat yang teduh. Cendawan tiram putih yang diterima seterusnya perlu dipilih dan diasingkan mengikut tahap kualiti yang dikehendaki pasaran. Pemilihan dan pengasingan dibuat mengikut kriteria seperti rosak mekanikal, kerosakan, kecacatan terlampau dan tidak segar. Tujuan pembersihan dan perapian adalah untuk membuang bahagian cendawan tiram putih yang boleh mengakibatkan jangkitan dan kecederaan kepada cendawan tiram putih, selain untuk kelihatan lebih kemas dan menarik dalam bungkusan. Perapian dilakukan dengan memotong bahagian akar bagi memastikan bebas daripada kotoran sisa serbuk medium. Penggradan adalah aktiviti mengasingkan hasil keluaran pertanian mengikut kualiti, indeks, saiz dan bilangan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dalam standard. Keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu digrade mengikut kehendak peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu Penggradan, Pembungkusan dan Pelabelan Keluaran Pertanian tahun 2008. Di bawah Akta 141 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau dikenali sebagai Peraturan GPL. Di bawah Peraturan GPL, penggradan hasil pertanian dikelaskan kepada 3 grade iaitu Premium, Grade 1 dan Grade 2. Bagi pasaran tempatan, kualiti terbaik cendawan tiram putih ialah cukup matang, segar, bersih dan bebas daripada sebarang kecacatan dan kerosakan fizikal. Sementara kualiti yang diterima di pasaran pula ialah cukup matang, segar, bersih, terdapat kecacatan minimum dan agak bebas daripada kerosakan fizikal. Manakala, kualiti yang tidak dikehendaki di pasaran pula ialah tidak cukup matang, tidak segar, kotor dan terdapat kecacatan bentuk dan rupa yang teruk. Kerosakan disebabkan oleh haiwan perosak, penyakit dan kecederaan mekanikal yang menjejaskan jangka hayat, pemakanan dan kualiti. Pengelasan saiz pula ditentukan oleh diameter kelopak dalam unit milimeter seperti yang dapat dilihat melalui jadual berikut. Peraturan GPL mewajibkan setiap keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu dibungkus. Pembungkusan bertujuan memudahkan pengendalian, mengawal daripada kecederaan mekanikal yang menyebabkan penurunan kualiti serta memberi perlindungan yang optimum daripada kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan. Dalam konteks ini,
Pembungkusan yang sesuai digunakan adalah menggunakan plastik pembungkus lut sinar mengikut permintaan pasaran. Mengikut kajian, plastik yang paling sesuai untuk pembungkusan ialah plastik dari jenis high density polyethylene atau polyethylene. Seterusnya, cendawan tiram putih yang telah dibungkus dengan baik hendaklah dilabelkan bagi mematuhi kehendak di bawah peraturan GPL, yang mana sesuatu hasil pertanian untuk jualan mestilah disertai dengan label yang mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut. Nama atau kod penanam sebagai contoh Sabah dan Sarawak sahaja, nombor KP atau pendaftaran syarikat, alamat pengeluar, jenis komoditi, grade, tarikh tuaian, bilangan dan berat bersih. Cendawan tiram putih kadangkala disimpan sementara sebelum diangkut atau diedarkan ke pasaran. Penyimpanan sementara diperlukan kerana cendawan tidak dapat diedarkan dengan segera kerana masalah teknikal dan logistik. Memenuhi kuantiti konsignan yang mencukupi. Hasil cendawan yang berlebihan daripada permintaan pada hari tersebut. Dan mengawal kedudukan harga di pasaran. Bagi mengekalkan kualiti dan memanjangkan jangka hayat, cendawan boleh disimpan pada suhu antara 4 hingga 6 darjah Celsius dari tempoh 7 hari selepas dituai. Cendawan tiram putih sering digunakan di dalam masakan seharian kita. Antara hidangan ialah sup cendawan, sayur campur, tom yum, cendawan goreng dan produk hiliran seperti pau cendawan dan lain-lain. Selain rasanya yang enak, masih ramai tidak tahu cendawan tiram putih sebenarnya mempunyai banyak khasiat.